Jadi benda tu menggalakkan haters. Bukan bermaksud saya nak tak boleh ni, salah ni, jangan. Kita bersih cegah. Of course semua orang satu Malaysia pun tahu benda tu. Saya bagi tahu, mungkin ramai tak tahu, saya berlakon dengan Zul Arifin dan saya sebagai sahabat baik. Masa kita syuting pun kita diberi satu bilik, saya dengan Zul Arifin. Beliau nak bagi macam-macam benda-benda mewah, beg ke, jam ke, saya tak pernah terima. Saya kata boleh tak saya nak jadikan ini sebagai kenangan. Saya nak cicin tu je. Tapi walaupun cicin tu pun dia ada nilai lah, ada CJ semua. Dan saya tanya orang, dia kata 100,000 ke atas lah. Malam tu saya tak tidur nak tengok, kan kata pukul 12. Oh, 3 pagi awak tak tidur 3 pagi. Tak tidur, jenera bangun balik tengok lalu. Saya dulu saya tak ada lah sebelum ni, tapi sekarang saya rasa teringat jugalah kan, nak jumpa juga walaupun sebentar, sebentar je. Lama tak sih. Saya nak sekejap je jumpa. Dan saya nak ucapkan tahniah. Tahniah. Dan terus untuk lagu ke apa? Untuk lagu, untuk live, untuk bisnes. Sebab saya pun nampak dia struggle bisnes. Kalau dulu saya boleh tolong. Apa yang jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Kita kecek Kelantan boleh ke, Pak? Boleh kecek Kelantan. So, hari ni kita jumpa Iqbal ni. First time ni jumpa Iqbal. Ya. Walaupun sebelum dia jadi artis, kita jumpa sama. Artis kau? Sebelum lah ni awak artis, pelakon. Artis kau? Awak pelakon lah ni. Oh, awak penyanyi, lah. awak pelakon lah ni. Saya nak ucapkan nyanyi tahniah. tu tak boleh lah. Oh, kemah-kemah Ustaz Kelantan kita. Jadi kita nak tahu lah ni, kita jumpa Iqbal ni. Dekat mana? Dekatnya final big stage. Tadi kita tengok DSB X dia lah, kita panggil X dia. Kau boleh sebut apa? Boleh. Okay, open je, okey je. Ya. Okey, tadi kita dengar DSP nyanyi lagu, katanya lagu apa dah tajuk dia? Ku ikhlaskan. Oh, ingat ni, ku ikhlaskan ni. Kata ditujukan ke Iqbal ni. Iqbal pun ada buat something petunjuk lah yang membuatkan lagu ni adalah merupakan lagu ditujukan kepada Iqbal. Berdasarkan pada cicing berharga 400,000. 1,000 je. 1,000. Ja. Okey Iqbal, boleh cerita sedikit pasal lagu ni. Lagu Ku Ikhlaskan. Saya tak boleh nak komen kepada siapa. Semua saya sukalah dengar dan menyentuh hatilah. Saya dengar malam tu saya tak tidur nak tengok, kan kata pukul 12. Oh, 3 pagi awak tak tidur 3 pagi. Tak tidur, jenera bangun balik tengok lalu. Jadi saya tengok detail lah dan saya memujilah hasil kerja dia, memang sangat bagus. Walaupun kita tahu, kita sedar yang suara kita tak sedap sangat macam penyanyi kan. Tapi bagi saya, artis sendiri pun kadang-kadang kena belajar daripada ahli bisnes ni. Bagaimana mereka mendapatkan tempat untuk dapatkan view, dapatkan benda ni kreatif. Sebab bagi saya, orang lain ada duit tapi tak berjaya macam dia buat. Jadi penyanyi sekalipun kadang-kadang bakat lebih tinggi tau. Tapi tak visual tak berjaya semua, planning tak betul, marketing semua. Jadi benda ni walaupun adalah sedikit yang kita tak setuju dari segi marketing kan, tapi idea, konsep, pemikiran tu kita boleh ambil positif itulah. Kalau lagu, dari segi lagu saya tak tahulah dia tujukan untuk siapa, tapi awak kata tempat mana awak terasa ya menunjuk? Saya paling rasa bila part yang dia apa tu yang lepaskan cincin tu lah. Sebab saya tahu momen tu yang beliau datang rumah 3 pagi untuk serahkan cincin pada saya beserta dengan CJ semua kan. Sebab benda tu saya dah minta lama. Saya minta, saya kata saya tak pernah ada satu pun kenangan, walaupun beliau nak bagi macam-macam benda-benda mewah, beg ke, jam ke, saya tak pernah terima. Saya kata boleh tak saya nak jadikan ini sebagai kenangan. Saya nak cicin tu je. Tapi walaupun cincin tu pun dia ada nilai lah, ada CJ semua. Dan saya tanya orang, dia kata 100,000 ke atas lah bila tanya. Dan boleh jadi lebih tinggi lagi, lebih murah lagi pun. Yang penting benda tu kenangan, saya nak tunjuk kat orang. Saya nak tengok bangga, oh ini Datuk Sri Vida yang bagi. Itu je. Ni pun saya bawa tapi tadi tunjuk lah. Jadi setiap kali tubik rumah mana-mana Iqbal bawa lah cincin sejak tu. akhir-akhir ni lah, lepas dengar lagu tu lah saya rasa macam kenapa kita nak bergaduh sama nak baloh gitu kan. Tapi untuk berhubung tu saya tak berhubung sampai sekarang. Dah berapa lama dah ni. Sebelum Indo tak berhubung, sampai sini tak berhubung. Kalau jumpa kat Bentah tu pun saya lari-lari lah, sabar-sabar diam je lah macam tu. Iqbal, awak seolah-olah tidak boleh move on dengan DSB ya. Apa pun awak mesti bila dua-dua masuk dalam industri tak boleh lari lah. Lambat laun
Jumpa juga. Jumpa juga, Industri eh. kita kecil kan. So sejauh mana move on tu secara Untuk menentukan hidup saya boleh kata dia tak akan berkahwin dengan saya semua, dan saya tak ada urusan apa-apa kan. Tapi hati tu sejujurnya tak adalah sepenuh 100%, sebab beliau lama dengan saya 7 tahun. Tapi untuk tegaskan diri saya boleh tentukan hala tuju hidup saya kata tak, maka taklah. Macam tu. Saya tak boleh main-main lagi sebab dia melibatkan buang masa banyak lah. Saya rasa penat juga nak layan benda-benda yang kadang-kadang saya rasa benda yang sia-sia lah. Kan? Saya banyak lagi bisnes nak buat semua, dan saya pun mungkin ada hak untuk kenal orang lain lagi. Jadi saya pun tak say wak jaya dia ke apa kan. Nanti benda jadi celaru. Saya pun gitulah. Iba kita sentuh sikit penyertaan awak dalam big stage ni. Memberi impact sebenarnya sebab kadang-kadang orang tak tahu big stage pun orang tak tahu sebab awak. Saya setuju yang tu. Impact kemunculan awak tu walaupun sekejap. Macam mana yang awak rasa? Satu, saya bersyukur sebab production panggil saya, sebab saya pergi mana-mana sekarang orang ambil gambar semua, dan saya tanya kenal dari mana, Iqbal ni big stage. Orang dewasa pun, orang tua-tua pun kata Iqbal dari big stage. Jadi saya bersyukur dan bertuah dapat dipanggil di sini. Kalau ikutkan bakat orang lain lebih besar kan, saya dapat peluang tu. Jadi kita tak perlu petikaikan lah apa yang orang panggil saya dalam menyanyi semua tu kan. Itu rezeki saya dah, dan benda dah selesai. Dan saya bersetuju dengan adanya saya di sini, mendapat sambutan yang lebih besar. Sebab itu kalau kita dalam industri ni kita lebih terbuka sebenarnya, tak perlu nak kata orang profesional ramai kata setiap program tu mesti ada hiburan. Jadi ya kan, macam tu je lah. Dari segi makin hamun, kecaman, awak dah kalis benda ni. Awak baca tak macam komen-komen dekat IG yang sebab yang ni negatif lah. Sebab di sekeliling saya support, dan kita tahu apa yang Iqbal yang sebenarnya di sudut sebenar. Sebab ada benda yang takkanlah saya macam tu kan. Nak balik duit takkanlah saya macam tu. Lagi-lagi saya ada bisnes kan. Jadi saya rasa kecaman ni benda yang sementara, dan at the end orang akan kenal kita ganda kita sebenar. Macam mana attitude kita dengan wartawan. Jangan sombong dengan production, jangan sombong, jangan buat payah basa dengan orang. Dan kalau media tulis pasal kita, kalau mungkin tak tepat pun jangan nak melatah. Ini kadang-kadang artis baru lah saya tegur artis baru, tak kira lah siapa, kadang-kadang story yang tidak tepat sedikit, tulis tajuk sikit kan, ramai yang melenting. Sebagai artis kita, saya bukan artis, saya rasa saya bukan artis, tapi awak artis. Awak terserahlah orang nak nilai tu. Pelakon dalam ni. Ya. 3 dapat drama. Okey. Lepas tu sebagai orang yang dalam berada industri, jangan terlalu nak straight sangat. Maksudnya kadang-kadang benda tu biarkan je, let go je. Kalau tak nanti orang tak suka berurusan dengan kita semua. Saya fikir semua orang berurusan dengan saya kan. Saya nak semua orang senang dengan saya. Kalau ada peluang nak bersemuka dengan DSP, awak nak kata apa dia? Tentang lagu ni kau apa-apa sajalah, kalau awak nak macam bersemuka dengan dia, kalau terjumpa lah, apa yang awak nak kata nak ayat dia? Saya dulu saya tak ada lah sebelum ni, tapi sekarang saya rasa teringat jugalah kan, nak jumpa juga walaupun sebentar, sebentar je. Lama tak sih. Saya nak sekejap je jumpa. Dan saya nak ucapkan tahniah. Dan terus untuk lagu ke apa? Untuk lagu, untuk live, untuk bisnes. Sebab saya pun nampak dia struggle bisnes. Kalau dulu saya boleh tolong, sekarang ni banyak benda yang beliau pun susah nak aturkan ya. Jadi macam kita nak benda yang baik je. Macam tu. So lagi pasal Zul Arifin, awak backup lah. Nampak lah dekat social media awak backup lah. Sejalah siapa lagi nak backup kalau bukan Betul. awak yang berlakon sekali dengan Zul Arifin dalam cerita tu. So dari segi awak rasa macam mana benda ni boleh timbul bila video tu tanpa kerusakan pengaruh apa semua tiba-tiba up macam tu. Adakah awak tahu di sebalik benda tu berlaku tu? Kepada awak tahu. Sebelum tu saya bagi tahu, mungkin ramai tak tahu, saya berlakon dengan Zul Arifin dan saya sebagai sahabat baik. Masa kita syuting pun kita diberi satu bilik, saya dengan Zul Arifin. Yang kru-kru lain kat lain. Jadi privacy saya tu ada, dan saya tengok Zul Arifin macam monyok, sedih walaupun dia kata okey. Sebab manusia akan rasa sedih juga. Jadi
saya bukan menyokong tentang benda yang tak baik semua, tapi saya nak beliau semangat. Dan siapa pun orang yang terdekat saya, kalau ada sedih ke, siapa-siapa pun, follower pun, kalau ada benda yang sedih, saya akan ada di pihak tu. Sebab kita takut dalam diam orang depress. Depress ni bahaya tau. Jadi walaupun ramai orang kecam-kecam, saya pun boleh nak berada di tempat yang kecam. Saya boleh nak benda-benda macam tu. Tapi saya lebih memilih untuk beri semangat. Saya tengok artis-artis lain pun dah bagi tahu, benda dah tahu salah semua. Jadi tak perlu nak tokok tambah lagi, bagi semangat lah. Sebab setiap orang ni memerlukan masa untuk berubah, dan nak ubah orang ni bukan suatu perkara yang mudah. Jadi kita lebih baik untuk berbaik. Kadang-kadang saya risau bila artis yang kawan baik sendiri di luar pun kadang-kadang menambah lagi. Jadi benda tu menggalakkan haters. Bukan bermaksud saya nak tak boleh ni, salah ni, jangan. Kita bersih cegah. Of course semua orang satu Malaysia pun tahu benda tu. Tapi yang di sudut saya adalah support emosi. Macam tu. Awak bawa watak apa dalam drama ni? Saya ada watak sebagai playboy dalam tu. Jadi tak boleh tengok perempuan lah. Tengok perempuan sikit tak. Boleh awak watak tapi itu. pada saya bersyukur Kak Irba ni dia bagi pelbagai dalam masa playboy. Ada sisi baik dia, ada sedih dia, ada marah dia, ada yang kata-kata boleh pakai. Jadi bersyukurlah sebab Kak Irma ni bijak lah. Saya pula dapat skrip 3, 4, 5 sekali skrip saya seorang. Shooting pula sebulan penuh setiap hari, 17 scene, 20 scene. Memang daripada awal. Tapi yang saya tak sangka, seminggu shooting dapat lagi tawaran TV3 jugalah. Dapat tawaran TV3 drama pukul 7. Lepas tu ada lagi dapat lagi satu lagi, saya pun terkejut. Tapi saya rasa awak jadi penyanyi dah terkubur sebab awak banyak berlakon dah. Saya tak rasa jadi penyanyi. saya tak rasa jadi penyanyi. Saya cuma lagu awak dah ni. insah dah jadi penyanyi ni. Tak saya buat single kedua ke? Ada. Ada pula. Ada. Sipai tu saya buat dekat Indonesia kan. Ada dah siap dah. Cuma tak sesuai waktu. Dan saya rasa kalau bakat saya berlakon ni dia jauh beza. Lebih bagus daripada. Awak yakin boleh jadi pelakon yang bagus? Saya rasa boleh. Sebab tapi of course lah saya tak kata hebat sangat. Mesti kita akan memula dengan kayu juga sikit-sikit Tapi bakat lakonan ni kalau seginilah, kalau nyanyi 5 markah, kalau berlakon tu mungkin dah boleh bagi 50 markah. Bukan dah. Maksud saya dia jauh ketara beza. 50 bukan banyak, 80 banyak. Kira 50 banyak tu. 50 banyak. Memang Fatimah kata apa bila first saya tak sangka yang bila syuting orang kata, Iqbal boleh ajak lagi ni Iqbal. Sebab saya senang bekerja dengan orang. Lucu, boleh bergurau. Orang nak tibai, kata nak tibai. Nak tibai saya pun boleh, nak gurau apa. Lepas tu orang mungkin pada awal yang mesti businessman ni dia suka mengatur orang. Mengatur orang, dah sombong, semua belagak kan. Sebab kepala dah biasa duduk atas ombak Tapi bila bergaul, orang tahu bahawa saya ni sama je dengan orang lain. Saya tak adalah nak acah-acah artis ke, tak ada. Saya tak suka macam tu. Jadi kerjasama tu penting. Dan dengar-dengar ada dah drama next lagi ada. Tak muncul lagi episod pertama pun dah ni. Tapi katanya sebab drama ni dah jadi kontroversi sampai kau ada pihak atas saya kata dilarang untuk ditayang ke sebab benda tu So dari segi marketing, ilmu marketing yang awak ada ni, adakah benda yang macam sisi yang terlampau ialah kontroversi tu terlampau melibatkan satu negara, satu agama apa semua ke? Adalah efek dia sikit. Adalah efek dia sikit sebab tu dia melibatkan benda yang macam mana dia besar sikit Jadi kalau tanya saya pun saya tak akan buat sampai setahap tu. Tapi bagi saya kita tak payah nak fikir berat sangat lah. Benda buai je lah scene tu. Sebab scene cerita ni dia cerita Islami dan banyak sudut sebenarnya. This is how we do this.